Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Hukum dan Cara Bacaan Al-Isti'azah dan Al-Basmalah. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Aina Zurin binti Abdul Kamal. Okay. Seterusnya kita akan teruskan kepada tajuk kita iaitu Al-Isti'azah. Pengertian dari segi Al-Isti'azah ialah dari segi bahasa ialah berlindung, dan dari segi istilah ialah lafaz yang menghasilkan perlindungan dan naungan Allah daripada gangguan syaitan dalam apa jua keadaan. Diambil dari firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qara'ta Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Bermaksud, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang direjam. Okay, seterusnya kita teruskan kepada hukum membaca Al-Isti'azah. Hukum membaca menurut jumhur ulama, Al-Isti'azah amat dituntut bila mana seseorang hendak memulakan bacaan Al-Quran, sama ada di permulaan surah ataupun di pertengahannya. Namun para ulama berselisih dalam menafsirkan perkataan tuntut sama ada wajib ataupun sunat. Okay. Hukum sunat Al-Isti'azah, jumhur ulama berpendapat hukum membaca isti'azah pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakkad. Ada sebahagian ulama pula berpendapat hukum membacanya adalah wajib kerana mereka berselisih pendapat pada kata kerja suruhan fasta'iz, artinya mohonlah perlindungan dalam ayat tersebut. Jumhur ulama berpendapat juga kata kerja suruhan fasta'iz adalah suruhan wajib, tetapi amat dituntut menurut pendapat ini meninggalkan bacaan isti'azah tidak berdosa. Seterusnya, hukum wajib. Segolongan ulama berpendapat membaca isti'azah wajib pada permulaan bacaan berdasarkan dalil yang sama. Sebahagian ulama juga berpendapat kata kerja suruhan fasta'iz adalah suruhan wajib. Jadi, menuntut pendapat ini berdosa bagi sesiapa yang meninggalkan bacaan isti'azah pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quran. Ibnu Sirin, ulama yang berpendapat wajib membaca isti'azah, berpendapat memadai bacaan isti'azah ini sekali dalam seumur hidup sebagai menggugurkan wajib. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah saya Jalaluddin akan membentangkan berkenaan contoh bacaan lafaz isti'azah. Okey. Contoh lafaz bacaan isti'azah ni ada banyak. Salah satunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Maka di sini Al-Imam Ad-Dani mengatakan dalam banyak-banyak bacaan itu terdapat bacaan yang paling terbaik. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana ada hadis yang diriwayatkan daripada Abdul Razak, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul qabla al-Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran. Maka perkara ini sabit untuk kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran adalah untuk mengelakkan kita daripada gangguan syaitan dan lebih khusyuk untuk mendalami isi ayat Al-Quran. Maka perkara ini adalah sunat. Dan kemudiannya
cara membaca isti'azah ini ada 4. Salah satunya ada 2 cara kita membaca dalam keadaan jahar, membaca dalam keadaan nyaring, iaitu apabila kita berada dalam majlis tilawah Al-Quran dan kita berada dalam majlis keagamaan. Dan yang kedua lagi adalah bacaan yang mana kita perlu membaca dalam keadaan perlahan, secara sir. Yang ini adalah berada dalam keadaan sembahyang, baca dalam keadaan sembahyang. Yang satu lagi adalah membaca seorang diri. Okey, seorang diri ni contoh kita nak minta perlindungan dalam doa dan sebagainya lah. Maka dalam slide ada tulis hashtag kat situ. Dia nak bagi point. Dia kata jika isti'azah telah pun dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis membaca Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarus Al-Quran atau majlis khatam Al-Quran, maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus membaca secara perlahan. Ini adalah poin yang mana nak mengatakan bacaan ini bukanlah wajib, tapi bacaan ini adalah sunat. Maka perkara ini perlulah kita faham. Isti'azah ini adalah mengelakkan kita daripada gangguan syaitan supaya kita membaca dalam keadaan khusyuk dan keadaan faham isi ayat Al-Quran tu untuk bertadabbur. Dan kemudiannya dalam isti'azah ni ada perkara yang perlu kita ulang bacaannya, ada yang tak perlu untuk kita ulang. Maksudnya perkara yang perlu untuk kita ulang adalah perkara yang tidak kita jangkau benda tu berlaku pada kita. Contoh, kita batuk, kita bersin. Maka perkara itu adalah perkara yang kita tak boleh kawal. Dia datang pun secara tiba-tiba. Maka di sini kita tidak perlu untuk mengulangi bacaan isti'azah. Tapi kalau perkara yang perlu kita ulang adalah kita minum, kita bagi salam kat siapa-siapa, maka perkara ini dituntut untuk kita mengulangi balik bacaan isti'azah kita. Macam itulah maksud dia lebih kurang. InsyaAllah itu saja pembentangan saya. InsyaAllah akan sambung kawan saya yang lain. Sekian, wabillahi taufiq hidayah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Zulkifli. Silap nama ayah saya lupa. Azim, berdosa okey. Nombor kad matrik D17310404. Okey, hari ni saya nak bentangkan tentang tajuk isti'azah dan basmalah. Okey. Slide saya. Okey, teruskan Cara membaca isti'azah dengan basmalah dan awal surah. Okey, terdapat 4 cara baca isti'azah dengan basmalah. Terdapat 4 cara. Cara yang pertama, berhenti pada isti'azah dan basmalah. Cara yang kedua, berhenti pada isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Cara yang ketiga, menyambung isti'azah dengan basmalah sahaja, kemudian dengan nafas baru memulakan bacaan awal surah. Dan yang keempat, menyambung ketiga-tiga sekaligus dengan satu nafas sahaja. Macam mana itu? Kita tengok. Okey, macam mana itu saya akan terangkan. Baiklah. Okey. Contoh bacaan. Saya bagi surah Al-Falaq. Okey. Kalau cara pertama tadi kita bagi berhenti di akhir isti'azah dan akhir basmalah. Okey, cara bacaan ni macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara yang pertama, berhenti di akhir isti'azah dan akhir basmalah. Okey, yang kedua, cara baca yang kedua, berhenti di akhir isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah atau ayat yang akan dibaca. Okey, cara bacaan ni macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara baca yang kedua. Berhenti di akhir isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah. Lepas tu dia straight, dicampur je, tak berhenti. Okey. Cara bacaan yang ketiga, menyambung isti'azah dan basmalah lalu berhenti di akhir basmalah. Cara bacaan ni macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu cara bacaan yang ketiga. Maaf tersilap tadi. Okey. Cara bacaan yang terakhir sekali menyambung isti'azah, basmalah dan awal surah atau ayat-ayat yang akan dibaca. Disambung, ni tak berhenti. Okey, cara baca ni macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu nafas saja, straight dia. Itu cara baca. Okey, contoh 4 saya tunjukkan tadi. Okey. Yang seterusnya, okey. Dalam kumpulan saya akan present. Okey. Kumpulan saya akan present yang pertama pengertian basmalah, isti'azah semua tu. Yang kedua hukum membaca. Yang ketiga contoh lafaz basmalah. Yang keempat cara membaca basmalah di antara dua surah. Dan yang terakhir sekali basmalah antara surah Al-Anfal dengan surah Taubah, contohlah. Okey. Seterusnya ni macam rangka apa yang kita akan belajar. Okey. Okey, saya akan terangkan pengertian basmalah. Okey, definisi bismillah ni sebuah perkataan Arab yang digunakan sebagai nama pengumpulan pada keseluruhan fasa Islam secara berulangan. Kan bismillah ni banyak kita guna kehidupan kan? Betul tak? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itulah contoh dia. Okey. Lepas tu frasa ini merupakan ayat pertama pada surah atau bab dalam Al-Quran. Mana-mana pun akan ada basmalah, kecuali ada terdapat beberapa surah, contohnya surah Taubah tadi. Okey. Dan digunakan dalam dalam berbilang konteks oleh umat muslim. Ia disebut beberapa kali dalam solat, sering dijadikan frasa muqaddimah dalam segala urusan rasmi bagi beberapa negara Islam. Macam saya nyanyi tadi, sekali lagi. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu contohnya lah. Itu lagu dah. Nanti lah kemudian. Okay. Kemudian kita ambil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Naml ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kat situlah konteks yang bermulanya bismillah tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke slide seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aimanina binti Samring. Hari ini saya akan membentangkan mengenai hukum membaca Al-Basmalah. Para ulama dah bersependapat bahawa hukum membaca Al-Basmalah dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah wajib. Wajibnya adalah bagi surah Al-Fatihah kerana Al-Basmalah merupakan ayat daripada surah Al-Fatihah. Yang di sini apabila membaca Al-Fatihah yang dimulai dengan Al-Basmalah, hukum dia adalah wajib. Hukum yang kedua adalah sunat. Sunat adalah bagi mana-mana surah yang terletak pada awalnya Al-Basmalah. Maka memudahkan bacaan dengan Al-Basmalah di pertengahan surah ataupun mana-mana bahagian ayat di dalam Al-Quran sesudah awal surah, hukum dia adalah sunat. Hukum yang ketiga adalah tidak harus. Tidak harus adalah bagi surah At-Taubah kerana At-Taubah tidak terletak ataupun tidak tertulis pada awal surahnya Al-Basmalah. Kerana At-Taubah ini merupakan surah sambungan daripada surah Al-Anfal. Okey, maka di sini mana-mana surah yang tidak dimulai dengan Al-Basmalah, ia merupakan surah yang diturunkan ketika peperangan. Jadi surah At-Taubah ini diturunkan ketika peperangan Tabuk. Hukum sunat membaca basmalah berdasarkan dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zi malin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Rawahu Abu Dawud, yang membawa maksud setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus, iaitu terputus keberkatannya. Maka di sini memulakan sesuatu haruslah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim supaya mendapat keberkatan. Contoh
membaca al-basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim yang membawa maksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahla binti Abdul Malik. Okey, saya akan menyambung pembentangan di bawah tajuk cara membaca basmalah di antara dua surah. Okey, dekat sini jika seseorang pembaca Al-Quran telah menamatkan akhir ayat sesuatu surah, kemudian dia hendak menyambung bacaannya dengan surah yang berikutnya dengan bacaan ayat basmalah, maka diharuskan dia membaca dengan salah satu cara. Dekat sini ada 3 cara. Cara yang pertama ialah berhenti di akhir surah dan berhenti pada basmalah. Kemudian dengan nafas baru memulakan bacaan awal ayat surah. Contohnya, fi jidha hablum min masad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Okey, cara yang kedua ialah berhenti di akhir surah dan menyambung bacaan basmalah dengan awal ayat surah. Contohnya, fi jidha hablum min masad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Okey, cara yang ketiga ialah menyambung akhir surah dengan basmalah dan awal ayat surah sekaligus dengan satu nafas. Contohnya, fi jidha hablum min masadin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Okey, slide seterusnya berkenaan dengan basmalah antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Dekat sini menceritakan tentang adapun bacaan antara akhir ayat surah Al-Anfal dengan awal ayat surah At-Taubah yang tidak dimulai dengan tulisan ayat basmalah pada permulaannya, maka diharuskan membaca dengan salah satu cara. Okey, dekat sini ada 3 cara juga. Cara yang pertama ialah berhenti di akhir surah Al-Anfal, kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah. Contohnya, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Okey, seterusnya cara yang kedua ialah menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah sekaligus dengan satu nafas tanpa berhenti dan saktah. Contohnya, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, innallaha bikulli syai'in alimun, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Okey, cara yang ketiga ialah sakta, yakni berhenti sekejap tanpa bertukar nafas di akhir ayat surah Al-Anfal, kemudian menyambung bacaan dengan awal ayat surah At-Taubah. Okey, contoh ayat Al-Quran ni saya ambil dalam buku dan tak ada dalam slide. Okey, contohnya, innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallahi wa rasulih ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Okey, slide yang seterusnya berkenaan dengan sebab larangan. Yang pertama, permulaan surah At-Taubah tidak terdapat tulisan ayat basmalah kerana surah ini diturunkan dalam perintah berperang dengan kaum kafir seperti mana yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Saya telah bertanya kepada Sayyidatina Ali bin Abi Talib, kenapa tidak ditulis basmalah di permulaan surah At-Taubah? Jawabnya,
kerana basmalah itu aman, sedangkan bara'ah tidak aman kerana ia diturunkan di waktu peperangan. Okey, yang kedua ialah para ulama bersepakat membaca basmalah pada awal tiap-tiap surah dan meninggalkannya pada surah At-Taubah. Imam Ibn Hajar dan Al-Khatib menghukumkan haram membaca ayat basmalah di awal surah At-Taubah kerana ia tidak ditulis pada permulaannya dalam Al-Quran dan ia juga diturunkan pada waktu peperangan, dan menghukumkan makruh membaca ayat basmalah sesudah awal ayat atau di pertengahannya. Jadi, jika kita memulakan bacaan Al-Quran dengan surah At-Taubah, hendaklah dengan membaca isti'azah sahaja, lalu terus membaca permulaan ayatnya. Okey, yang ketiga ialah Syekh Ar-Ramli memakruhkan membaca ayat basmalah di awal surah At-Taubah dan menghukumkan sunat membacanya sesudah awal ayat atau di pertengahannya. Okey, setakat ini saja penerangan daripada kami berkenaan dengan hukum dan cara bacaan Al-Isti'azah dan Al-Basmalah. Sekian, terima kasih.